video ini akan membincangkan chapter 5, which is congruency, enlargement and combined transformation. So let's go through the keywords. Okay, factor scale, scale factor, faktor skala, congruency, similarity, reflection, enlargement, rotation, tessellation, transformation and translation. So, apa itu congruency? Okay, what is the meaning of congruent? So, congruent mempunyai ukuran yang sama pada dua benda, iaitu panjang sisi sepadan dan juga sudut sepadan. Okay, so dua benda lagi sekali, iaitu panjang sisi dan juga sudut. Okay, so sebagai contoh, dekat sini kita tengok ADCB, kedudukan A bersebelahan dengan B dan D, kedudukan C bersebelahan D dengan B. Okey, kemudian C dengan D berada pada satu garisan, C dengan B pada satu garisan. Okey, so bila mana diubah dalam bentuk rotation, okey, as long as dia punya posisi A, B, C, D tu kekal, masih sama. Okay, so ukuran pun sama. Kalau sini 3 cm, sini pun kena 3 cm. Kalau sini 8 cm, sini pun kena 8 cm. Okay, so walaupun dia berubah arah, as long as dia punya sudut dia punya panjang sisi dia always sama. So itu yang dinamakan sebagai congruent. Okey, kita pergi kepada contoh soalan A. Kita tengok A, B, C. So A, panjang A, C adalah 12 cm dan sudut pembukaan C kepada A dan B adalah 22.6. Kemudian sudut pada B 67.4. So panjang A, B adalah 5 cm. So bila mana diberi bentuk yang huruf yang lain RPQ, so kita nak kenal pasti adakah dua-dua bentuk ini congruent ataupun tidak. So kita tengoklah. Okey, kita tengok, oh ni sudut tegak bersebelahan sudut tegak mesti 67.4. So dekat sini dia tak bagi. So kita kena carilah, kita kena cari based on information yang diberi, iaitu 90 darjah dengan 22.6. So memandangkan 22.6 dah diberi kat sini, 90 darjah kat sini, so secara tak langsung tempat yang kosong dekat sini adalah 67.4. So sudut dah sama dah. And then bila sudut dah sama, kita kena check pula panjang sisi, sebab dia kena datang dalam dua keadaan, iaitu panjang sisi dan sudut yang sepadan. Okay, so dekat bahagian sudut tegak itu, panjang yang pendek ini adalah 5 cm. So kita tengok, okay, 5 cm. Kemudian panjang condong dia tak bagi, tapi panjang condong dekat PRQ dia bagi 13 cm. Okay, tak apa. So kita tengok panjang yang menegak. Okay, panjang yang menegak 12 cm. So sini pun 12 cm. So bila mana setiap sudut sama, setiap panjang sama, maka kita akan bagi tahu dua objek ini congruent. Okay, kemudian pergi ke soalan B. So kita kena kenal pastilah dia punya kedudukan dia dengan panjang dia. Okey, so kalau sini 10 cm, sini 8 cm. So maknanya kata sini kena 8 cm lah. Okey, baik. Lepas tu kita check dekat panjang PQ. Panjang PQ dia bagi 3 cm dan dia bagi bentuk macam ni. Bentuk macam ni maknanya samalah. Kalau dekat sini ada garisan 2, maknanya panjang yang sama. So sini 3. So sini dah bagi 4, sini dah bagi 3. So sepatutnya kalau ikutkan nak bagi sama, dia kena panjang dia 8 cm. Tapi 4 tambah dengan 3, panjang dekat sini dia akan jadi 7. So bila mana panjang tak sama ataupun sudut tak sama, salah satu yang tak sama je, kita akan bagi tahu yang dua objek ini tak congruent. Okey, itu adalah contoh berkenaan dengan kongruensi.
Baik, untuk kongruensi dalam segitiga. Okey, dia ada beberapa sifat. Macam mana kita nak kenal pasti segi di antara dua triangle itu kongruen ataupun tidak. Kalau kita rewind balik tadi, kalau awak tengok bentuk yang kita bincangkan, mudah bila mana melibatkan bentuk peta, okay, bentuk segi empat ataupun segi empat tepat, segi empat sama ataupun segi empat tepat, ataupun segitiga bersudut tegak. Itu mudahlah kita nak kenal pasti panjang dia, sudut dia. Okey. Tapi bila mana melibatkan segitiga yang bukan bersudut tegak, so apa saja bentuk segitiga asalkan dia bukan bersudut tegak, so kita ada beberapa kaedah yang kita boleh tengok sama ada dua bentuk segitiga itu kongruen ataupun tidak. Okay, yang pertama, bila mana kedua-dua triangle itu sama sisi, maknanya ketiga-tiga sisi, sebab segitiga kan ada tiga sisi. So bila ketiga-tiga sisi itu diberi nilai, dan pada gambar rajah yang ataupun pada objek yang lagi satu pun diberi panjang yang sama. So bila mana diberi ketiga-tiga panjang dan kita cek ketiga-tiga panjang itu sama, maka kita akan bagi tahu dia adalah kongruen. Kita boleh juga cek dengan kaedah sudut dan panjang di antara dua sudut. Okay, bila mana panjang di antara dua sudut itu nilai yang sama dan sudut yang sama, so itu adalah kongruen. Okay, kaedah seterusnya, panjang dan sudut pada panjang itu. Maksudnya contoh panjang A ke C, so kena sudut A dan sudut C diberi. So bila kita kenal pasti untuk objek yang lagi satu, kita ceklah pada panjang PR dia dan sudut pada P dan sudut pada R mesti sama. So bila sama, barulah dia kongruen. Baik, kaedah seterusnya, bila diberi dua sudut tapi diberi panjang pada bahagian yang lain. Okey, ataupun senang nak ingat, dia bagi sudut dekat C dan panjang pada line C itu, dan bertentangan dengan panjang itu diberi sudut juga. So kita boleh kenal pastilah kongruen ataupun tidak. Okey, kaedah yang lain, kita cek ketiga-tiga sudut dia mesti sama. Maksudnya mesti sama pada kedua-dua objek, bukan sama nilai sudut, bukan. Maksud saya bukan kalau sini 30, sini 30, sini 30, bukan Maksudnya kalau dekat bahagian B ni 30, so dekat bahagian Q pun kena 30. So kita kena kenal pasti dulu bentuk dia macam mana. Sebab kita kena check sama ada yang PQR ni adakah dia berubah kedudukan, berubah posisi, kan? Mana tahu dia rotate. So kita kena kenal pasti dulu B dengan sudut B dengan sudut Q kat mana, sudut A dengan sudut P kat mana, sudut C dengan sudut R kat mana. Dan kemudian kita kenal pasti nilai sudut itu, dan kita tahu yang hasil tambah hasil jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Okey. Kemudian kita boleh cek kongruensi dengan kaedah bila diberikan dua panjang dan satu sudut. Sama je macam yang tadi tu. Diberi dua panjang, satu sudut, dan sudut itu mesti bertentangan dengan panjang yang diberi. Okey. So semua ini adalah kaedah-kaedah macam mana kita nak kenal pasti segitiga itu kongruen ataupun tidak, bergantung kepada bentuk segitiga dan juga soalannya. Kita tengok contoh. Okey, soalan A. Okey, dia bagi yang ni 10 cm, yang ni 6 cm, lepas tu 25 darjah. Okey, kena hati-hati dengan soalan yang macam ni sebab dia bagi bentuk yang lagi satu, diberi information yang sama juga, iaitu 10 cm, 6 cm dengan 25 darjah. First, kita kena kenal pasti bentuk dia dengan kedudukan panjang itu. So, awak tengoklah kalau panjang 10 cm dengan 6 cm dekat sini, adakah sama dengan 10 cm dengan 6 cm dekat sini? No, sudut dengan ni ada tak sama dengan sudut yang ni?
So kita tengok sudut ni pun dah nampak macam besar, sudut sini nampak kecil kan. So secara tak langsung kita boleh nampak yang kedudukan panjang itu tak sama pada kedua-dua gambar rajah ataupun kedua-dua objek, walaupun nilai dia sama 10 cm dengan 6 cm. Berarti kita cek lah, ni kedudukan 25 cm ni dengan kedudukan 25 darjah kat sini dengan kedudukan 25 darjah dekat sini. Walaupun sudut sama, tapi disebabkan kedudukan sudut-sudut yang lain berlainan. Sebab kalau bertentangan dengan 6 cm ini, 6 cm bertentangan dengan dia 25 darjah. Ni 6 cm bertentangan dengan dia 25 darjah, betul dah. Tapi sebabkan yang ni kes di antara 10 cm dengan 6 cm ini, sudut dia berlainan, tak sama. Tak sama. So bila mana salah satu sudut tak sama, maka kita akan bagi tahu dia tidak kongruen. Dan untuk nak tengok yang lain, sifat yang lain adalah sifat luas. So bila mana kedudukan ataupun sudut pun dah berubah, maka luas segitiga pun lain. Untuk contoh B, kita tengok dekat sini pun kita dah nampak dah, ni 3 cm, sini 6 cm. So dia dah berlaku perubahan panjang. So kita nampak je dah berlaku perubahan panjang. Terus kita bagi tahu dia tidak kongruen, walaupun sudut dia, setiap sudut dia sama. Ni 53.1, 36.9 dengan 90 darjah. Walaupun sudut setiap bucu tu adalah sama, dia memberi luas yang berbeza. Sebab luas yang berbeza. Kongruen, dia mesti sama bentuk, sama panjang, sama sudut, dan yang ada tambahan informasi adalah luas mesti sama. Maksudnya dia tak berubah apa-apa, dia tak berubah dari bentuk membesar ke mengecil ke. So itulah antara contoh berkenaan dengan kongruen. Ini contoh kita nak kenal pasti kaedah mana yang kita pakai. So dekat sini dia dah bagi tahu dah dua-dua bentuk ini adalah kongruen. So dia suruh kenal pasti menggunakan kaedah sudut sisi sudut. So maksudnya sudut sini dengan sisi. So kita nak kenal pasti. So kita bagi tahu lah yang dia bagi tahu siap-siap dah, ACB, sudut ACB adalah sama dengan sudut DFE. Kemudian sisi dia pakai sisi yang mana? Sisi C ke B sama dengan E ke F. So C ke B sama dengan E ke F, ataupun B ke C sama dengan E ke F. Kemudian sudut yang lagi satu adalah ABC sama dengan FED ataupun DEF. So ini contoh untuk kenal pasti apa yang membuatkan dua bentuk itu kongruen dengan diberikan kaedah yang ditentukan. Contoh soalan yang lain, dia bagi bentuk segitiga dan disuruh menyatakan sifat kongruen. Sifat sama juga dengan kaedah tadi. Saya sebut yang kaedah-kaedah tadi, itu juga adalah sifat-sifat kongruen. So disuruh kenal pastilah sifat yang mana yang kita nak menunjukkan dua objek itu adalah kongruen. So dibagi soalan A, sudut EGF mesti sama dengan sudut KML. So KML ni adalah segitiga yang lagi satu. So kita tengok EGF mesti sama dengan KML. Kemudian EFG kena sama dengan KLM, dan panjang EF adalah sama dengan panjang KL. So bila kita dah lukis sketch bentuk yang macam ni dan kita ikut dia punya arahan yang diberi, so kita kenal pastilah ada sifat yang mana. So dekat sini kita bagi tahu dia sifat sudut sisi. Ada dua sudut dengan satu sisi. So angle side AAS.
Okey, untuk soalan B, EG sama dengan KM. Okay, EG sama dengan KM. Lepas tu FG sama dengan LM. So EF sama dengan KL. So dia melibatkan setiap panjang segitiga itu. So kita bagi tahu sifat dia adalah SSS. Okey, CC, CC, CC ataupun side, side, side. Okey, kemudian soalan C, dia bagi panjang yang sama, kemudian sudut yang sama, kemudian panjang yang sama. So dekat sini kita bagi tahu sifat SAS. Okey, sisi, sudut, sisi. Okey, ini untuk contoh bila mana dia suruh kita kenal pasti sifat yang mana kita guna untuk menentukan kongruen dua segitiga. Pembesaran ataupun enlargement. Dalam konten ini kita kena tahu enlargement hanya melibatkan pembesaran. Okey. So bila melibatkan pembesaran, maknanya ada scale factor. Scale factor. Apa itu scale factor? Okey, sebelum itu pembesaran dia hanya membesar sahaja tanpa mengubah bentuk. So bila tanpa mengubah bentuk, maka setiap sudut dalam segitiga ini adalah sama. Okey, so kalau sini 30, sini 70, sini 80. So sama juga dekat sini. Kalau sini 30, sini 70, sini 80. Hasil jumlah sudut segitiga adalah 180. Okey. Apa yang first kita kena tahu sudut setiap bucu adalah sama dan hanya yang berubah adalah panjang saja. So kalau sini 4, contoh 4, 5, 6 dan sini adalah 8, 10, 12. Okey. So scale factor adalah panjang yang baru dibahagikan dengan panjang yang lama. So contoh kita ambil 8, okey, 8 bahagi dengan 4. So kita akan dapat 2. 2 ini adalah ratio di mana nak menunjukkan pembesaran dia berapa kali ganda. So daripada lama ke baru, kita membesar sebanyak 2 kali ganda. So daripada 4 menjadi 8, 5 menjadi 10, 6 menjadi 12. Okay, so inilah scale factor. Dan bila mana melibatkan topik enlargement, tak semestinya dia membesar. Dekat sini kita kena faham dia berubah dia punya size saja. Okay, size dia boleh jadi besar, boleh jadi kecil mengikut scale factor yang diberi. So berapa kali ganda. So kalau let's say daripada yang baru kepada lama, so apa scale factor dia? So kalau baru kepada lama, scale factor dia yang baru bahagi yang contohlah baru kepada yang lama. So kita ambil lama bahagi dengan baru. Maksudnya yang baru jadi kepada yang original. So 4 bahagi dengan 8. So dia punya scale factor dia adalah 1/2. So daripada sini kita faham yang objek baru kepada objek lama dia membesar ataupun dia berubah sebanyak setengah kali ganda pada panjang dia tanpa mengubah sudut-sudut. Okay, so another one, kita kena pastikan setiap panjang diberi skala yang sama. Okay, diberi scale factor yang sama. Kalau tiba-tiba dekat sini jadi 20, so kita check lah adakah dia membesar dengan scale factor yang sama. So 4 darab 2 8, 5 darab 2 10, 6 darab 2 sepatutnya 12, tapi dia bagi nilai 20. So dekat sini kita bagi tahulah segitiga yang baru ini bukan hasil daripada enlargement segitiga yang lama. So itu adalah konsep pembesaran ataupun enlargement. Kita pergi kepada contoh. Alright, soalan A. So 47, 79, 79, 54. So kita kena check adakah sudut dekat sini dengan sudut dekat sini. So kita
ambillah 180 tolaklah 47, tolak 79. Dekat sini saya akan dapat 54. So bila mana kita tengok 47, 79, 54, so secara tak langsung untuk objek yang baru ni kita dapat 47. So bila mana setiap sudut nilainya sama, maka kita akan bagi tahu dia melalui pembesaran. Okey. So kita akan bagi tahu lah objek dia adalah sama, objek adalah serupa. Sebab dia hanya berlaku pada berubah saiz. Okey. So kita nak tahu dia serupa, kita kena check dia punya sudut dia walaupun panjang dia berlainan. Okey. So soalan B. Okey, soalan B kita kena pastilah setiap panjang itu. So dekat sini dia dah bagilah 120, 120, 100, 100. Sini pun sama 100, 100, 120, 120. Okey. So sini panjang 9, 8, 10, 8, 9. Lepas tu objek yang lagi satu ini dia bagi 7.2, 7.2, 6.4, 6.4, 8. So kita kena kenal pasti scale factor dia lah. So kena check setiap scale factor itu adakah sama ataupun tidak. So kalau ni nampak, kita kena hati-hati jangan ambil 8 dengan 7.2 pula. Kita tengok bentuk dia, adakah dia berubah kedudukan. Kalau sini Q pucuk macam ni, so B adalah sama dengan Q. So kita kena kenal pasti dulu B ni sama yang mana. So B sama dengan Q. So kita faham yang dia berubah posisi. Maknanya dia rotate lah. Okay? Dia rotate, dia berputar tanpa mengubah sudut. So hanya mengubah panjang sahaja. So maknanya 8 ini untuk 6.4 dan 9 ini untuk 7.2 dan 10 ini untuk 8. So kita pilihlah yang ni lama, yang ni baru. So kita ambil lah baru bahagi dengan lama. So kita ambil 7.2 bahagi dengan 9. Okay, 7.2 bahagi dengan 9, kita dapat apa? 0.8. Okay, 0.8 dia punya scale factor dia. So kita jangan check satu je, kita kena check semua. Okay, sebab dia hanya berlaku pembesaran bila mana setiap panjang itu melalui faktor skala yang sama. Okay, so scale factor yang baru bahagi dengan lama. So 6.4 bahagi dengan 8. So kita dapat berapa? 0.8 juga. Kemudian 8 bahagi dengan 10, 0.8. So bila mana setiap panjang itu melalui scale factor yang sama, maka kita akan bagi tahu dua-dua objek ini adalah sama. Okay, similar, serupa ataupun similar. Okay. Soalan C, contoh C. So okay, yang ni segi 4. So kita tak payahlah nak fikirkan pasal sudut sahaja, sebab sudut dah memang sama. Okay, semua bucu adalah 90 darjah. So kita nak kenal pasti adakah dia similar ataupun tidak, kita tengok pada scale factor dia. So scale factor yang 10 dibahagikan dengan 6, adakah sama dengan 12 dibahagikan dengan 6? So 10 bahagi dengan 6 dapat apa? Kita buat dalam bentuk pecahan pun boleh. So kita dapat 5/3, yang ni dapat 2. So dua scale factor yang berbeza, maka kita akan bagi tahu dua-dua objek ini tak similar ataupun tak sama. Okey. Okey, so secara umumnya pembesaran adalah suatu transformasi dengan semua titik objek bergerak dari satu titik tetap dengan satu nisbah malar. Titik tetap itu dikenali sebagai pusat pembesaran dan nisbah malar itu dikenali sebagai faktor skala. Okey, so ini secara umum lah. Tadi kita dah tahu faktor skala tu macam mana, yang baru bahagi dengan yang lama. Okey, so dalam konteks yang meluas, kita ada pusat pembesaran. So kita ambil analogi dia lampu suluh, torchlight. So let's say lah kita letak torchlight dekat sini, dekat P ni. So bila kita suluh pada objek P, kita akan dapat bayang-bayang. Okay, bayang-bayang dia dekat sini kan, image.
So jarak lampu suluh kepada objek itu dia mesti dinisbahkan dengan jarak lampu suluh dengan image. So kita nak tahu kalau dalam hukum fizik kita tahu bila lagi dekat lampu suluh dengan objek, lagi kecil image di belakang dia. Okay, kalau lagi belakang lampu suluh ataupun lagi jauh daripada objek, so maka lagi besar dah image dia. So nampak dia punya konsep dia melibatkan jarak. So lagi dekat dengan lagi jauh. So jarak itu memainkan peranan. So kita akan ambil jarak lampu suluh dengan jarak di antara lampu suluh dengan image dibahagikan dengan jarak lampu suluh dengan objek. Konsep yang sama juga, yang baru bahagi dengan yang lama. Okay, sebab image ni terhasil, yang baru dihasilkan bila mana ada lampu suluh ataupun pusat pembesaran. So kita nak dapatkan scale factor dia. So kita ambillah jarak di antara lampu suluh dengan image bahagi dengan jarak di antara lampu suluh dengan objek, ataupun jarak baru dibahagikan dengan jarak lama, maka kita akan dapat scale factor dia. Okey. Okey, ini kita kait dengan sains ataupun fizik. Bila mana K kita lebih besar daripada 1, okay, so maka saiz objek akan lebih besar. So bila mana K sama dengan 1, saiz dia sama. Bila mana scale factor itu di antara 0 dengan 1, so saiz dia lebih kecil. Okay. Kemudian bila K itu di antara 0 dengan negatif 1, dia lebih kecil tapi dia reflect, dia bertentangan. Okay, dia cross. Nampak bucu dekat sini, bucu dekat sini, dia terbalik jadi bucu kat bawah. So dia reflect lah, ataupun nak senang faham, dia berputar 180 darjah. Okay. So bila mana K sama dengan negatif 1, dia sama saiz tapi dia terbalik. Dan bila K lebih kecil daripada negatif 1, so saiz dia makin membesar dalam keadaan terbalik. So ini konsep asas lah dalam sains pun memakai hukum yang sama. So kita cuma nak fahamkan sahaja bila nilai scale factor yang kita dapat itu, image yang macam mana kita akan dapat. Okay. So dalam matematik kita lebih kepada pengiraan, sebab pengiraan dapat menentukan nilai itu. Kalau besar maka besarlah image dia, kalau nilai itu kecil maka kecillah image dia. Okay. Cuma yang negatif ini merujuk kepada putaran 180 darjah. Itu je dalam matematik. So kita pergi kepada contoh. Okay, so kita tengoklah contoh. Raja di sebelah menunjukkan 3 objek dan image dia di bawah transformation pembesaran, enlargement transformation. So dia suruh describe, perihalkan tu describe pembesaran dengan menentukan faktor skala dan pusat pembesaran untuk yang berikut. So objek A, B, C. So kalau yang ni objek A, B, C, yang warna biru kat sini A, B, C. So ini adalah A, B, C yang baru. So sekarang ni kita nak kenal pasti dulu dia punya scale factor dia dengan pusat pembesaran. So kita tengok penyelesaian dia macam mana. Okay. Baik, macam mana kita nak tentukan dia punya pusat pembesaran dia dekat sini? Okay, macam mana kita nak buat? Senang sahaja, kita ambil pembaris. Okay, kita ambil pembaris, kita gariskan bagi bucu dengan bucu yang sama. Okey, memandangkan ini topik pembesaran, so dia takkan berubah arah melainkan dia ada negatif. So kita ambil bucu yang sama, C dengan C gariskan panjang, lepas tu A dengan A gariskan panjang bagi kena bucu dengan bucu, dan B pun gariskan bucu kena dengan bucu. So kita garis. So bila mana kita jumpa pertembungan dua atau lebih garisan pada satu titik yang sama, so itu adalah pusat pembesaran. Okey. So kita dah dapatlah pusat pembesaran macam ni. Kemudian kita nak dapatkan dia punya scale factor dia.
So macam mana nak tahu arah dia kan? So nak tahu arah dia, kita boleh pilih mana-mana sahaja. So kita pilih panjang ini, panjang 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so ini yang baru 6. Lepas tu yang lama ni 1, 2, 3, 4. Yang lama 4. So nak tahu scale factor dia, baru bahagi dengan lama. So 6 bahagi 4 dapatlah 3/2. So 3/2 ini 1.5. So 1.5 maknanya scale factor kita lebih besar daripada 1. So betul lah, maknanya image kita dia jadi besar daripada objek asal. Okay, so kita nak bagi tahu, nak describe, kita bagi tahu A, B, C. Yang ini sepatutnya dia ada apostrophe ni. Okay, A prime, B prime, C prime adalah image bagi A, B, C di bawah suatu pembesaran pada pusat pembesaran dia iaitu -2, -1 dengan faktor skala 3/2. Okay, so dalam bahasa Inggeris ni kita bagi tahu lah A prime, B prime, C prime is the image of A, B, C under enlargement at enlargement point -2, -1 with the scale factor 3/2. Itu cara kita nak describe daripada apa yang kita nampak. Okay, so begitu juga dengan soalan B dengan soalan C. Macam contoh soalan C, awak kena hati-hati tengok yang ni objek dia MLN. Yang ni adalah image bagi MLN. Tapi sebabkan dia punya bucu, tengok bucu L dia dengan bucu L dia tak sama kedudukan. Maknanya dia ada perubahan arah. Maknanya dia rotate 180 darjah. So bila dia rotate 180 darjah, kita faham dia nilai dia mesti negatif. Okey, dan kita nak kena pasti pusat pembesaran itu sama juga konsep dia, bucu dengan bucu. Make sure bucu yang sama. So kita gariskan bucu N prime ini ke arah bucu N. Lepas tu bucu M prime ke arah bucu M. Okay, so bila mana kita buat kalau let's say lah dua ini dah ada pertembungan dia. So pertembungan itulah, intersection itulah pusat pembesaran kita. Kalau tak jumpa, bolehlah kita sambungkan L dengan L pula, L prime dengan L pula. Okay, so kita akan jumpa pada pusat pembesaran. So kita kenal pasti pusat pembesaran punya koordinat adalah 2, -5. Kemudian macam mana kita nak kira dia punya scale factor dia? Okay, untuk nak kira scale factor dia, kita boleh kira secara menegak. Kita tak boleh kira secara condong. Kita boleh kira secara menegak panjang N ke panjang N ke M. So dekat sini dia bagi tahu jarak L dari pusat pembesaran. Yang ni kita pakai kaedah yang lain pula. Pakai di mana jarak mana-mana sudut ke pusat pembesaran. So dekat sini kita ambil L lah. L yang baru ni berapa jarak dia? So 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu jarak L yang lama ke pusat pembesaran 1, 2, 3. Okay, so baru bahagi dengan lama, kita akan dapat 6 bahagi 3 dapat 2. So jangan lupa letak negatif sebab kita tahu yang dia rotate 180 darjah. So jawapannya dapat -2. So -2 ini adalah lebih kecil daripada -1. So betul lah dia terbalik dan saiz dia menjadi besar. So kita kena describe L prime, M prime, N prime is the image of LMN under enlargement at point or at enlargement point to -5 with the scale factor -2. Okay, saya sengaja sebut dalam bahasa Inggeris sebab kita kena biasakan dengan jawapan dalam bahasa Inggeris. So ini adalah bahasa Melayu untuk nak fahamkan konsep sahaja. Okay, so ada dua kaedah. Kaedah mencari scale factor menggunakan panjang sisi itu ataupun jarak di antara satu point ke pusat pembesaran. Okay, dia bergantung pada soalan. Macam ni
Soalan C ni sebab dia punya garisan dia tak menegak dan dia tak mengufuk. So semua yang condong. So bila semua yang condong, so kita ambil jarak dia ke pusat pembesaran. Macam soalan A tadi, kita ada panjang sisi yang mengufuk. So senanglah kita nak kira. Okey. Nah, sebab apa kena macam tu? Sebab panjang NKM yang condong ini takkan sama dengan panjang NKM kalau kita baca secara menegak. Okey, so itulah sebabnya. Okey, itu untuk pembesaran. Okey, contoh nak lukis image bila diberi scale factor dan juga pusat pembesaran. Okey, ini salah satu kaedah lah. Saya nak tolong awak macam mana kita nak faham ataupun macam mana kita nak lukis. Okey, first kali kita ambil jarak di antara pusat pembesaran dengan dengan titik A, titik B dengan titik C ataupun bucu-bucu. Sekarang ni dalam soalan A ini dia ada 3 bucu. Bucu A, bucu B, bucu C. Saya sendiri yang labelkan. So 20 ni apa pada A? A20 ni bermaksud translasi. Okey, translation daripada pusat pembesaran ke A. So 2 ini pergerakan 2 pada X dan 0 ini pergerakan pada Y ataupun yang atas ini pergerakan secara melintang dan yang 0 ini, yang bawah ini adalah pergerakan secara menegak. So daripada P ke A kita hanya bergerak secara melintang saja ke kanan. So ke kanan nilai dia positif, ke kiri nilai dia negatif, untuk menegak pula ke atas positif, ke bawah negatif. So kita gerak hanya 2 kali dan tiada pergerakan atas bawah, sebab tu saya hubung 2 kosong. So B 02, C 24. Okey, semua ini adalah jarak daripada pusat pembesaran ke titik-titik yang berkenaan. So pusat pembesaran dalam bahasa Inggerisnya adalah enlargement center. Okey. Point pun boleh enlargement point, enlargement center. Okey, so nak mudah enlargement center lah sebab pusat kan. Center adalah pusat. Okey. So kita nak tahu image, kita tahu image adalah hasil daripada berapa kali faktor skala itu daripada objek asal. So daripada objek asal itu berapa kali ganda dia membesar. So adakah dia membesar sebanyak 1/2 ataupun membesar sebanyak 2 kali. Okay. So dalam soalan ini dia bagi K sama dengan 2. So maknanya dia membesar sebanyak 2 kali ganda. So kita ambil lah translation tadi, kita akan darab dengan 2 sebab kita nak bagi tahu dia membesar sebanyak 2 kali ganda. So 4004, okey, 48 ini adalah translation pergerakan daripada center, enlargement center, okey, daripada pusat pembesaran ke titik-titik yang baru, titik-titik A, B, C yang baru yang menghasilkan image. So untuk A jadi 40 lah. So daripada P lah 1, 2, 3, 4. So sinilah point yang baru A. So untuk B naik 4 juga, 1, 2, 3, 4 sinilah. Okay. Dan untuk C 48, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kita gariskan. Oh lupa, kita ada satu lagi point kat sini kan. Kita tengoklah mana yang ada bucu. So bucu sini adalah 2, translation dia 2, 1 bergerak ke kanan 1 dan naik atas 2. So yang ni kita jadikan D lah. Okay, so D 1, 2 darab dengan 2. So kita akan dapat 2, 4. So kita buatlah 1, 2, 1, 2, 3, 4. So ini adalah point D. Ini A prime, yang ni D prime, yang ni C prime, yang ni B prime. So kita gariskan pakai 8 baris. Okey. Inilah jawapan dia. So awak nak lorek pun boleh. Okey, nak bagi nampak lah ada pembesaran. So itulah cara dia. Okey, kenal pasti translation dia ataupun jarak dia daripada pusat pembesaran ke setiap bucu.
kemudian kita darabkan dengan scale factor, and then kita akan dapat translation yang baru, iaitu translation image daripada pusat pembesaran. Okey, nampak sama tak bentuk dia? Okey. Dalam topik pembesaran juga kita nak mengira luas. Okey. So macam ni dia bagi dah formula, dia bagi tahu luas image sama dengan K kuasa 2. K itu adalah scale factor darab dengan luas objek. So instead of kita nak hafal formula, so jom kita fahamkan dulu konsep dia. Okay, let's say diberi objek ini. Okay, objek ini adalah panjang dia 4, tinggi dia 5. Kemudian image kita dibagi luas adalah 40. So kita bagi tahu lah luas image adalah 40 dan luas objek adalah setengah darab panjang darab tinggi. So kita akan dapat 10. Okey. So macam biasa, yang baru bahagi dengan yang lama. So kita nak dapatkan dia punya ratio dia. Okey, memandangkan area ataupun luas, dia punya unit dia kan persegi berkuasa 2. Sebab itu kita punya scale factor kita pun jadi K berkuasa 2. So K berkuasa 2 sama dengan yang baru bahagi dengan yang lama. Kita boleh dapatkan ratio based on luas juga, tak semestinya kita dapatkan ratio based on panjang. Okay. So daripada luas 40 bahagi dengan 10, kita dapat ratio dia 4. So kena hati-hati sebab ni ratio luas. Sekarang ni kita nak ratio untuk panjang. So bila ratio untuk panjang, so K kuasa 2 perlu dipuncakan. Kita akan dapat K sama dengan plus minus square root of 4, dan kita ada plus minus 2. So dalam scale factor kita ada yang positif, kita ada yang negatif. So macam mana kita nak ambil yang mana satu? So kita tengok pada bentuk. Bila mana bentuk dia tak berubah arah, okay, dia tak terbalik 180 darjah, maka kita ambil yang positif. Kalau dia terbalik 180 darjah, okay, dia upside down, so kita ambil yang K negatif. So inilah konsep dia, macam mana boleh jadi keluar formula ini, luas image sama dengan K kuasa 2 darab luas objek. So daripada konsep yang ni. Okay, so K kuasa 2 ini merujuk kepada ratio untuk luas. So 4 ini nak bagi tahu yang 10 luas objek adalah 4 kali ganda untuk menghasilkan image yang luas dia 40. So kita tahu yang luas adalah panjang darab tinggi untuk segitiga kan. So unit yang sama, yang sentimeter darab sentimeter, so dapat sentimeter square, sentimeter persegi. So kita nak panjang sahaja. Kita tahu yang scale factor ini hanya merujuk kepada panjang sisi. So sebab itu kita kena punca kuasa 2 kan. Okey. So contoh 12 ini bolehlah selesaikan dengan menggunakan formula yang diberi. Bila kita dah faham yang ni, so kita bagi tahu luas image, dia asalnya luas image bahagi dengan luas image bahagi dengan luas objek sama dengan K kuasa 2. So dia rearrange sahaja. So kalau kita nak luas image, kita jadilah luas image sebagai subjek, okay, naikkan luas objek ke sebelah kanan, so jadilah darab. Kalau kita nak scale factor sahaja, so kita jadikanlah K sebagai subjek, so kita rearrange, so jadi punca kuasa luas image bahagi dengan luas objek. So kita main-main dengan rearrangement sahaja. Tengok apa yang kita nak itu jadikan sebagai subjek. Okay, so tapi asal dia adalah K kuasa 2 darab dengan luas image bahagi dengan luas objek. Ingat yang ni je. Okay, itu sahaja.